Bismillahirrahmanirrahim. Apabila berlaku kematian, ada dua perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perkara yang berkaitan dengan prosedur. Maksudnya, undang-undang dalam menguruskan kematian. Yang kedua, berkaitan dengan hukum syarak. Kalau kita ingin jalan pintas, maka kita daftar dengan khairat kematian, maka dia akan uruskannya mengikut urutan. Dan yang kita bicarakan ini adalah menguruskan kematian itu dari segi menguruskan mayat itu sendiri. Iaitu daripada segi prosedurnya, membuat laporan polis, membuat pengesahan daripada ahli perubatan, dan memberi laporan kepada pihak yang menguruskan khairat kematian supaya dapat diuruskan liang lahatnya, uruskan pengkebumiannya, mandi jenazahnya. Ini daripada segi teknikal pengurusan yang melibatkan prosedur yang perlu diikuti di negara kita. Ini saya fikir semua orang maklum tentangnya. Dan yang kedua adalah yang melibatkan pengurusan jenazahnya. Sebab itu kita ini perlu hidup bermasyarakat. Perlu libatkan diri kita dengan sosial, dengan orang masjid, dengan jiran tetangga. Sekiranya kita terlibat, maka proses itu sebenarnya mudah. Perkara sebesar ini memang kita memerlukan tenaga luar. Iaitu kita perlukan kejiranan, kita perlukan orang masjid. Kalau memang kita terlibat dengan hubungan sosial bersama mereka, maka pekerja itu sangat pantas untuk diuruskan kerana di sana ada badan khairat kematian yang menguruskan daripada A sampai Z. A sampai Z. Okey. Apa yang kita boleh buat secara keluarga? Jadi yang pertama, bila berlakunya kematian dan sah bahawasanya disahkan oleh ahli perubatan kematian telah berlaku, maka kalau mata jenazah itu terbuka, maka kita tutup. Dalam hadis menyebut jenazah itu bila saudara kamu itu dia meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia dia mengekori rohnya, lalu dilihat matanya itu seperti terbuntang, maka tutuplah mata saudara kamu. Maka kita tutup mata dia. Dan yang kedua, kita meletakkan jenazahnya itu menghadap ke arah kiblat sebelum orang masjid datang. Kita letakkan jenazahnya menghadap ke arah kiblat. Kalau kita letak secara mengereng, iaitu kita iringkan dia di atas lambung kanannya dan dihalakan ke arah kiblat, ataupun kita letak dalam kedudukan kakinya melunjuk ke arah kiblat dan ditinggikan sedikit bahagian atas badannya. Itu dua keadaan untuk meletakkan jenazah. Yang ketiga, hendaklah kita mengikat rahangnya. Kita biasa tengok bagaimana diambil kain kemudian diikat di kawasan atas supaya rahangnya itu tidak terbuka. Bila rahang itu terbuka, menampakkan suatu keadaan yang tidak baik. Yang seterusnya, dilembut-lembutkan sendinya. Maknanya kalau tangan dia itu tergenggam, kita tarik, kita bagi buka, dan kita luruskan kakinya, luruskan tangannya, bolak-balik, pergi balik tangannya. Tujuannya apa?
tujuannya untuk memudahkan urusan memandikannya. Kerana kalau dibiarkan dalam keadaan tergenggam tangan, maka dia akan, dan kita lambat untuk melembutkannya, akan sukar untuk membukanya nanti. Kerana apabila seseorang meninggal dunia, masih ada kepanasan roh dalam tubuhnya, maka mudahlah untuk kita melembutkan sendi-sendi tulangnya. Kemudian yang seterusnya, diletakkan di atas perutnya sesuatu benda yang berat supaya perutnya tidak kembung dan supaya memudahkan menghilangkan najis daripada perutnya. Dan jenazah itu kalau dia berada di atas tanah, di atas lantai, ditinggikan. Letaklah di atas katil atau letaklah di atas tilam. Tinggikan daripada bumi dan kita tutup jenazah itu daripada kaki sehingga kepalanya, menutupi wajahnya sementara menunggu proses yang seterusnya. Dan di samping itu kita boleh memaklumkan kematian itu adalah perkara yang disunatkan dengan syarat atas niat untuk kita meramaikan orang yang akan menghadiri solat jenazahnya. Kerana makin ramai yang menghadiri solat jenazah seseorang itu, maka potensi dia mendapat syafaat, mendapat keampunan itu semakin besar. Itu sebahagian daripada apa yang boleh dilakukan oleh ahli keluarga. Masya Allah, terima kasih.